kamu, ini kita panggil dia sebagai infografik resume. Infografik resume ni macam mana? Dia sama juga macam kita menghasilkan resume yang biasa, tetapi dia dah mau kepada menggunakan kata orang apa, grafik media, multimedia sebagai dia punya basic dia. Sebab itu kenapa saya cakap perlu ada IT skill. Bila kamu ada IT skill, macam saya cakap tadi, secara psikologinya dia akan anggap kamu ni adalah seorang yang mempunyai pengetahuan lain selain daripada program yang kamu buat. So macam dekat sini dia akan cakap okey, dia ni adalah seorang yang multi skill, celik IT, orang yang mempunyai pengetahuan lain yang mana kita boleh guna pakai untuk certain department. So dekat situ dia dah boleh tengok dah kamu ni bukan hanya boleh buat dalam bidang binaan bangunan ataupun boleh menghasilkan suatu binaan, tetapi dalam masa yang sama kamu boleh buat marketing dekat dalam online marketing. Ataupun kamu juga boleh menghasilkan reka bentuk kamu sendiri sebelum melakukan binaan tersebut, contoh. So dekat situ dia tengok, oh ini pelajar ni sangat multitasking, kita boleh ambil dia, kita boleh hire dia. So ini contoh, kalau kita tengok benda yang sama pun ada gambar, of course ada gambar, cuma gambarnya dah agak lebih kata orang apa, lenient, dia dah tak terlampau formal sangat, cuma bergantung kepada kerja apa yang kamu minta. Kalau kata kerja yang kamu minta tu adalah kerja yang yang tradisional, kerja yang memang memerlukan kamu formal, yes of course kamu kena menunjukkan kamu punya gambar yang formal. Kalau kerja tu memang kerja-kerja yang berbentuk kreatif, kerja yang berbentuk more kepada informal, yes kamu mungkin boleh menghasilkan seperti apa yang saya tunjukkan ni. Okey, yang mana dia still pakai kemeja, cuma gambar dia dah tak letak dalam ukuran pasport, dia menggunakan grafik sebagai dia punya cara penghasilan gambar tersebut dan nampak lebih simple. Okey. Kemudian still juga ada maklumat peribadi. Cuma maklumat peribadi tu dia dimasukkan dengan simbol-simbol media sosial yang dia ada. Contoh kalau ada Twitter, masukkan simbol gambar burung, email masukkan simbol gambar surat, dan link-link yang disertakan tu semua boleh klik. Bukan link-link yang kosong. Maksudnya bila klik boleh terus tengok dia punya Twitter dia. Kalau klik boleh tengok Bigo Live dia. Klik boleh tengok Omek TV dia. Okey, boleh tengok macam mana. Dan dekat sini nasihat saya pelajar-pelajar, kalau kata anda ini ada media-media sosial anda, walaupun saya tahu this is my private encik, abang dan sebagainya, suka hati saya lah saya nak post apa benda pun dekat dalam ni. Nasihat saya kena berhati-hati dengan apa jua yang anda post di dalam media sosial anda. Kenapa? Sebab sekarang punya trend, majikan sekarang kalau dia dapat aja anda punya resume ataupun dia dapat saja anda punya biodata dan sebagainya, dia tak baca dulu. Dia cari laman sosial anda, dia akan klik ataupun dia akan stalker, dia akan tengok. Sebab daripada laman sosial barulah kita akan tengok the true colour of yourself. Okey, kat situ kita boleh tengok anda ni contohnya sebagai apa. Kalau kata tadi contoh Adam, dia hantar gambar resume dia semua nampak baik belaka tanpa melakukan dosa-dosa besar. Sekali bila buka dalam media sosial, buka tengok kat Twitter dia ataupun tengok dekat dia punya Instagram, dia ni sebenarnya seorang yang suka hentam kerajaan contoh. Ataupun dia seorang yang suka berpolitik, suka menjadi cyberbully, suka hentam orang, jadi netizen, tentera bawang, troll kebangsaan dan sebagainya, kaki hentam orang. So dekat situ dia akan memberikan negative impact kepada kamu. Orang kata, oh dia ni tak sesuai untuk kita ambil. Sebab apa? Nanti bila masuk company kita, dia akan cari salah company saja. Dia akan hentam company je. Dia akan merosakkan image company. So tak dapat peluang. Ataupun kat dalam tu kamu suka sangat show off gambar-gambar kamu yang tak sepatutnya. Kan? Sekali bila tengok gambar kat sini, muka baik, pakai tudung kan. Nampak muslimah sangat. Sekali bila buka dia punya Instagram, TikTok dia, ya Allah, dia bergelek lagu saya janji takkan mabuk lagi kan. Dia punya ataupun dia buat yang sekarang tengah top ni gambar background music orang masak tu. Itu kan. Lagi apa benda tu kan. So dekat situ dia akan memberikan impact yang negatif kepada kamu. Sebab itu nasihat saya, bukan tak boleh nak share apa-apa dalam media sosial. Yes, share lah, sebab itu kamu punya media sosial kamu nak share, kamu cakap saya dah private dan sebagainya, kamu nak share tetapi berhati-hati. Dan kalau kamu cakap, encik saya dah private kan, yang boleh tengok kawan-kawan saya, kamu yakin ke yang berada di dalam media sosial kamu tu semua kawan-kawan kamu?
ataupun kawan-kawan yang depan nampak kawan tapi di belakang sebaliknya tengah menunggu masa dan saat ketika untuk menjatuhkan kamu ataupun nak merosakkan imej kamu. Mana tahu kamu pernah post gambar kamu yang mungkin yang tak cukup kain, gambar kamu yang berambut hijau, biru, telinga bertindik, lidah bertindik, hidung bertindik dan sebagainya, pakai seksi dan sebagainya, dia screenshot ataupun dia copy and paste simpan. Suddenly kamu pula tiba-tiba habis ikut pandemik COVID-19 ni, kamu dapat hidayah, kamu kata kamu nak berubah. Kamu pun mulalah post gambar kamu yang baik-baik, cerita yang baik-baik, kata-kata positif, saya nak berubah ke arah kebaikan. Terima kasih ya Allah kerana telah memberikan aku hidayah dan sebagainya. Suddenly kawan kamu cakap, elah dia pun post, elah dia ni sembang ni, inilah manusia bertopengkan syaitan, penunggang agama. Dia pun post balik gambar-gambar kamu yang lama. Jatuh balik maruah kamu. Sebab itu nasihat saya, apa yang kamu post dekat dalam media sosial itu adalah itulah mencirikan ataupun mencerminkan diri kamu. Kalau kata kamu post yang benda-benda banyak negatif, maka kamu seorang yang negatif lah. Kalau kamu banyak post benda-benda yang positif tentang bagaimana cara nak menjaga kesihatan, nak diet, nak kurus, kamu cerita pasal life kamu yang more positif. So dekat situ dia akan memberikan secara psikologinya kamu seorang yang sangat positif. Sebab itulah contoh macam tadilah, kalau tengah-tengah sembang dengan saya, kamu cerita apa yang saya tanya, kamu jawab balik dengan betul, dia akan memberikan cerminan yang kamu ni sangat-sangat positif. Tapi kalau saya tanya pun kamu cakap benda yang rapu-rapu, lari daripada topik, cerita benda lain, cerita benda yang tak sepatutnya, so dekat situ dia akan memberikan tanggapan negatif. Yang pelajar-pelajar ni bukan seorang pelajar-pelajar yang baik. Sedang je, orang akan memberikan first impression yang macam tu. So kalau kamu tunjukkan benda yang macam tadi tu, itulah memberikan tanggapan ni. Walaupun sebenarnya kamu nak bergurau, tapi kamu tak tunjukkan cara yang betul ataupun cara kamu tu salah. Itu yang menyebabkan orang akan cakap, Asad ni, budak ni tak bagus. Budak Asad ni kita tak akan ambil dia. Asal apa? Contoh Asad, jangan marah pula. Saya sebab nama kamu keluar, saya gunalah nama kamu kan. So itulah kita kena buat first impression. First impression tu sangat-sangat penting. Kalau kata kamu kalau kata kamu dah memberikan satu penampilan pertama yang buruk, yang tunjuk yang kamu ni main-main, tunjuk yang kamu ni tak serius, tak fokus, tak boleh nak memberikan komitmen, so insya-Allah 80% kamu akan gagal. Unless company tu bapak saudara korang punya, atuk saudara korang punya, mak tiri laki mak korang punya, tak ada masalah. Tapi kalau kata itu adalah company international, bukan siapa-siapa dekat dalam tu dan sebagainya, kamu tunjuk yang kamu tak serius, kamu tak fokus, kamu main-main dan sebagainya, chances untuk kamu gagal sangat-sangat tinggi. Okay? So, kena bagi juga tahap pendidikan. Kalau kata ada orang tanya saya, Encik, kalau kata tahap pendidikan saya ni macam ala-ala je kan, so-so je kan, nak letak juga ke berapa pointer saya dapat? Nasihat saya tak perlu. Kalau boleh hanya letak tahun bila kamu habis belajar dalam program apa dan sebagainya, dah cukup. Okay, pointer tu nanti bila ditanya baru kamu cerita. Kalau tak ditanya, syukur alhamdulillah kan. Sebab kadang-kadang benda itu tak memerlukan untuk kamu dapat peluang. Sebab sebenarnya dia nak tahu apa yang kamu ada, background kamu, dan apa yang kamu boleh sumbangkan kepada company tersebut ataupun kepada universiti tersebut. And then kalau kita tengok dekat sini, dia dah gunakan macam grafik-grafik, masukkan bintang, masukkan simbol bulat, warna-warna yang menarik, kemudian masukkan grafik. Sebab orang sekarang suka pada nombor, orang tak suka nak baca panjang-panjang. Orang suka tengok benda yang ringkas, yang padat, ringkas dan yang menarik. So dekat situ dia akan lebih menarik untuk orang tengok ataupun orang baca. Sebab kita kena ingat, maklumat yang kita nak sampai tu tak perlu panjang-panjang, dia kena pendek tetapi penuh padat dan menarik perhatian orang untuk tahu mengenai diri kamu dengan lebih dalam lagi. So, kena buat dalam bentuk yang lebih menarik mata orang, menarik minat orang untuk tahu tentang diri kamu. Sebab apa? Bila orang tertarik dengan kamu, orang akan memberikan kepercayaan kepada kamu. Orang akan start memberi kepercayaan, dan yang paling penting orang akan memberikan respect kepada kamu. Itu yang paling penting. Saya bagi lagi contoh, sama tak macam tadi. Kalau kata kamu tadi saya tanya main-main, tak jawab soalan dengan betul dan sebagainya, hilang respect saya dekat kamu. Kalau kamu jawab soalan dengan baik, kamu berinteraksi dengan saya dengan baik dan sebagainya, dia akan memberikan rasa respect saya kepada kamu. Sama juga dengan ni, interview juga. Bila kamu tak menunjukkan kamu punya komitmen,
Dia akan menghilangkan rasa respect orang, orang takkan percaya pada kamu dan itu sebabnya orang takkan tengok lagi kamu punya resume. Sebab orang dah hilang kepercayaan, orang dah tak tertarik kepada kamu. So maklumat tambahan yang diperlukan dan yang paling penting bila kita buat dalam bentuk infografik resume ni, kita dah tak perlu buat dalam bentuk lembaran kertas. Kita hanya perlu buat dalam bentuk file, kita boleh send terus kepada mana-mana mana-mana company yang memerlukan resume kita. So dekat situ lebih mudah. So tak perlu buat dalam bentuk unless diminta untuk kita photostat dan kita boleh bagikan, boleh sertakan sekali dengan sijil-sijil kita. Tapi normally bila kita nak hantar resume, kita dah tak perlu nak hantar lembaran kertas, kita boleh terus hantar by email dan daripada email tu lagi mudah untuk kita sertakan link-link kita yang mana dia boleh klik dan boleh check. Okay, pelajar ni bagus, dekat laman sosial dia pun dia sangat bagus, sangat positif. Dia asyik cerita tentang dia bersenam, dia sangat beraktiviti dan sebagainya. So dekat situ orang akan secara psikologinya orang akan cakap, oh pelajar ini sangat-sangat aktif. Orang yang aktif ni memang sesuai untuk company kita. Benda-benda macam itulah, dia akan sangat membantu anda. Tapi dalam banyak-banyak benda yang paling saya nak share dengan kamu ataupun yang paling trending sekarang, yang saya tahu orang sekarang dah makin malas nak membaca. Kadang-kadang saya tengok dekat Facebook kan, bila kita tulis panjang-panjang tu nanti mesti ada orang komen kat bawah, lukis boleh tak? Saya malas nak baca kan, panjang sangat, malas nak baca. Orang sekarang lebih senang atau menghasilkan video resume. Okey. Okay, yang mana video ni kalau kita tengok, kalau dekat Instagram, dah ada, sekarang dah ada aplikasi Reels. Lepas tu dekat TikTok jangan cakap lah, dah macam-macam. Orang lebih suka menghasilkan video untuk menyampaikan mesej. Orang lebih suka menghasilkan video ni untuk bercerita tentang diri dia. Sebab dia lebih fun, lebih seronok, lebih interaktif, lebih kreatif dan yang paling penting lebih mudah untuk disediakan. Berbanding kalau nak tulis, nak kena buat dan sebagainya. Okay, so video resume yang mana kalau kita tengok company-company besar macam SimDB, Maybank, apa lagi, Proton dah start meminta kandidat-kandidat untuk menghantarkan video resume. Sebab daripada video resume, dia sebenarnya dah menjadi sebagai salah satu proses interview yang pertama. Sebab daripada video resume, dia dah boleh buat penilaian dah. Pelajar ni sesuai ataupun kandidat ni sesuai ataupun tidak. Daripada video resume aja dia dah boleh dipanggil sama ada boleh bekerja terus ataupun nak masuk second interview ataupun tak berjaya langsung. Sebab video resume ni kamu akan paparkan keseluruhan tentang diri kamu tetapi dalam bentuk yang lebih formal tetapi menarik. Macam mana tu? Okey. Pertama sekali kita kena tahu bagaimana ataupun apa itu video resume. Siapa tahu apa itu video resume? Siapa boleh share dengan saya? Yang kamu tahu, tak apa, salah betul itu belakang cerita. Saya nak tahu kamu punya pengetahuan ataupun apa yang kamu tahu tentang video resume. Cuba boleh share dengan saya. Intro tentang diri. Terima kasih Faris. Alright. Okay, good. Lagi-lagi yang lain. Yang lain apa dia? Cerita tentang pengalaman. Cerita tentang pengalaman. Bagus. Okay, good. Membuat resume yang ringkas. Okay, bagus. Pakaian kemas. Okay, boleh. Betul juga kan? Salah satu juga. Lagi. Kelebihan diri sendiri. Okay, bagus. Alright, Nur Umairah. Okay. Selalunya kalau budak-budak daripada kesetiausahaan ni tak ada masalah. Dia tahu kot. Etika. Pengenalan diri. Bagus. Good. Okey, pengalaman yang pernah kita buat resume dalam bentuk video ataupun slide, video yang menarik, budi bicara. Okey, bagus. Asad, terima kasih Asad. Okey. Sekarang ni untuk menghasilkan video resume, pertama sekali kita kena build up our character. Okey, sebab of course lah video, macam kita buat TikTok, macam kita buat Reels ataupun kita buat video di YouTube dan sebagainya. Okey, pertama sekali kita kena build up our character. Bila kita nak buat video resume, pertama kita kena ingat kita nak jual diri. Saya suka menggunakan perkataan jual diri. Bukan jual diri yang tepi lorong Haji Taib dekat belakang Mercedes ataupun dekat lorong-lorong yang tak sepatutnya lah. Ni jual diri untuk mendapatkan peluang. Maksudnya dapatkan peluang bekerja, peluang beasiswa ataupun nak sambung belajar. Okey, 3 benda ni nak dapatkan peluang ni kita kena jual diri kita. Tapi in the positive way ataupun dengan cara yang betul ataupun cara yang baik supaya orang rasa tertarik. Orang rasa this is the right candidate, orang rasa kita nak dengar apa yang dia nak sampaikan. Itu yang paling penting. Pertama sekali, kita kena build up our communication skill. Alright?
good communication skill. Communication skill ni macam mana? Termasuklah daripada cara percakapan, lontaran suara dan juga gaya bahasa tubuh badan kita. So maksudnya dekat sini, contoh kalau kata kita ditanya apa khabar pelajar-pelajar, kamu pun cakap khabar baik, tapi cakap khabar baik tapi muka macam nak bergaduh. Ataupun dia cakap khabar baik, muka sedih ataupun muka mengantuk nak tidur. Khabar baik air mata menitis. Itu tak selari komunikasi pula. Komunikasinya yang mana bahasa tubuh badan mempengaruhi, tak silap saya, 70 ataupun 75% daripada keseluruhan komunikasi. Barulah datang suara ataupun percakapan kita, intonasi suara dan sebagainya. So communication skill tu sangat-sangat penting. Okay, so kita kena tahu bagaimana nak bercakap dengan betul, bagaimana lontaran suara yang betul, projection kita, bahasa tubuh badan kita nak guna yang macam mana, yang menarik, yang orang rasa tengok kita, wow, this is the good candidate ataupun this is the right candidate. Itu yang kita nak. Okay. Yang kedua, kita kena build up our charisma ataupun karakter kita. Kenalah karakter perwatakan yang menarik, kena nampak ada dia punya positive vibe ataupun aura yang positif bila kita buat video tersebut. Bila kita bercakap tu kita nampak yang benda-benda yang positif, nampak kita punya confident level kita, nampak kita punya aura kita. Itu yang kita nak. Kemudian leadership. Leadership ni macam mana? Yes, terima kasih. Personality yang baik, betul. Personality yang menarik. Leadership ni macam mana? Leadership ni bila konten yang kita masukkan dalam video kita tu menunjukkan kita ni sangat aktif daripada segi apa? Apa saja aktiviti yang kita buat dekat KB Slim River tu semua kita ada join ataupun kita buat. Kita bertindak sebagai salah seorang pengerusi persatuan, AJK perwakilan pelajar, ketua pelajar sendiri, whatsoever. Maknanya kita seorang yang ada ciri-ciri sebagai seorang pemimpin dengan konten-konten yang kita masukkan tu daripada segi aktiviti yang kita lakukan. So itu akan menyebabkan orang rasa, wow, okay, ini sangat-sangat bagus. Dia seorang yang sangat independen. Kita boleh ambil dia pasal orang yang independen ni senang untuk kita bagikan tanggungjawab. Contoh. Sebab itu kena ada tunjuk leadership. Of course, tadi kawan-kawan cakap ada personality. Okay, personality dengan karisma ni lain ke? Okay, karisma ni pada saya dia more kepada karakter, pembinaan karakter. Personality ni adalah macam kamu seorang yang periang, seorang yang mudah tersenyum, muka tak nampak belagak. Itu yang paling penting. Muka tak belagak tapi nampak penuh ada keyakinan, ada confident levels. Okay, and then dia tahu memberikan personality yang macam mana. Kalau nak buat TikTok tu lantak korang lah kan. Kau nak nak pakai rambut tak terurus, tak pakai makeup dan sebagainya, tak apa. Tetapi bila nak buat video resume ni, of course dia kena berlainan sikit. Walaupun dia kena kreatif tapi dia kena berlainan. Kena ada makeup, kena ada cara pemakaian yang betul, bajunya, dia punya pemilihan baju, pemilihan makeup yang dipakai, aksesoris, dan juga konten-konten yang dimasukkan ada tak menunjukkan positif punya personality dan sebagainya. Itu yang kita kena ada. Alright. So bila kita dah boleh banner semua benda-benda ni, communication, karisma, personality dan juga leadership kita, boleh kita rangkuminya, barulah kita masuk kepada proses nak menghasilkan video resume tersebut. Okay, so dia macam biasa, sama macam nak buat TikTok tak? Sama macam kita nak buat kita punya YouTube punya video dan sebagainya, dia kena ada flow, kena ada content. Of course yang paling penting content, yang kedua barulah masuk, yang ketiga dia punya closing dia, right? So, apa flow dia? Flow dia of course lah kita kena susun. Buatlah kita punya rangka ataupun kita buat dia panggil kalau dalam ni, dia melukis dia punya penceritaan dia. Lukis tu penceritaan dia. Start dengan apa? Of course, first kali kita nak kena introduce yourself. Kita nak kena introduce diri kita dalam bentuk yang padat, ringkas tetapi penuh informasi yang menyebabkan orang tengok, wish, nak tahu lagi lah tentang diri dia ni. Kan, nampak macam menarik aja. So, kita kena buat introduksi yang sangat padat, ringkas tetapi menarik. Kena ada introduction. Alright. Yang kedua, of course, content. Content ni saya tak payah cerita lah. Saya tahu ramai di kalangan kamu ni ada TikTok sendiri, ada YouTubers, ada seorang Insta famous, ada influencer. Saya tahu kan di kalangan kamu ni mungkin biasa dah tahu nak buat konten-konten apa yang menarik, yang sesuai kan. Nak buat konten menganjing ke aku seorang budak girl ke kan. Nak buat konten menari ke, nak buat konten apa lagi yang tengah popular sekarang, konten masak ke kan. Masak sekarang saya tengok nak jadi Husni Mubarak Hasan Mubarak apa nama dia, nak jadi
nak buat apa lagi konten-konten berkenaan tentang grafik yang dia buat tukar-tukar video ke kan, kejap jadi itu jadi ni So saya tak magician ke Okay, so konten tu kamu tahu, cuma kamu kena faham ini kamu buat video resume. So walaupun konten tu menarik, tetapi kena ada benda-benda yang saya tunjukkan dalam slide tu. Alright, kita kena ada experience, kita kena masukkan, tetapi dalam bentuk yang menarik. Ability kita, apa yang kita nak grow dalam company tersebut, within 5 years, within 10 years kita akan jadi apa. Okay, training yang pernah kita ikut, knowledge yang kita ada, training yang kita kena buat, skill ataupun hobi-hobi kita yang boleh menjana kepada positive impact kepada pekerjaan yang kita minta, beasiswa yang kita minta ataupun universiti yang kita minta. So benda-benda ni kita kena masukkan dalam bentuk yang kreatif. Right? Dan yang terakhir, bila kita dah bagi semua benda-benda tu, barulah kita ada closing kita, iaitu bagaimana nak menghubungi daripada segi kita punya WhatsApp, email kita punya Telegram, apa lagi, media sosial kita yang mudah untuk dia DM, PM dan sebagainya. So kita masukkan sekali. Alright, so ini adalah 3 benda proses yang sepatutnya berlaku dalam menghasilkan sesuatu video resume. Alright. So bila dah tahu, okay, karakter dah build up, dah tahu bagaimana nak menghasilkan video resume ataupun prosesnya, sekarang saya nak share dengan kamu apakah tips-tips yang perlu kamu take note. Ini sangat penting. Take note benda ni pasal apa? Sebab kadang-kadang orang ni dia dah biasa buat video TikTok, dia rasa kalau macam ni sama je macam buat TikTok, buat macam TikTok lah. Dia pun buatlah macam TikTok kan, joget macam tu kan, buat muka hantu kan. Ataupun sekarang ni lagu tengah top apa? Lagu Chris tu kan. Jika kau contoh kan. So jangan kena faham ini adalah peluang menjual diri untuk ini adalah video menjual diri untuk mendapatkan peluang. So bila nak mendapatkan peluang, kita kena tahu siapa audience dia. Siapa yang akan tengok video ni? Adakah yang tengok ni kawan-kawan? Bukan kan? Ada yang tengok ni lecturer kamu? Mungkin yang akan tengok ni seorang pengarah sesebuah company yang besar ataupun manager untuk sesuatu industri. So kita tahu bila orang yang tengok ni adalah orang-orang yang akan menilai dan akan memberikan peluang kepada kamu. Yes, perlu kreatif, tetapi macam saya cakap tadi, perlu tahu dia punya tata cara dia. Pertama sekali, make sure it's appropriate. Okay, apa benda appropriate tu kenalah bersesuaian. Saya dah cakap ini bukan video TikTok, ini bukan Reels, ini bukan Bigo Live ataupun ini bukan kamu punya Omek TV dan sebagainya, ataupun kamu punya WeChat, MiChat dan sebagainya. This is video for video resume for untuk interview. So kena buat yang bersesuaian tetapi make sure dia menarik. Okay, maksudnya bersesuaian cara pemakaian, bahasa yang kamu nak bercakap, cara percakapan, pertuturan kamu kena betul, lenggok tubuh badan kamu, keyakinan, konten yang kamu isi kat dalam tu mestilah bersesuaian dengan apa yang kamu nak capai. Right? Jangan sekali sama-samakan dia dengan video-video YouTube ataupun video-video yang biasa kamu buat. Kena tahu video ini untuk tujuannya siapa yang akan tengok, apa tujuannya. Alright? Yang keduanya, jangan membaca. Kalau kata dalam TikTok korang boleh berlakon dengan sebaik mungkin ataupun bila datang kelas waktu sebelum PKP dulu datang kelas lambat kan, korang berlakon depan pensyarah korang kan, datang-datang tiba-tiba air mata berjujuran, menangis terresak-resak. Lecturer pun tanya, kenapa ni, kenapa lambat? Saya minta maaf cik, sebenarnya tadi kucing saya baru meninggal dunia. Saya sungguh sedih, saya tak dapat menanggung perasaan ni, itu yang menyebabkan saya lambat. Padahal malam tadi kau lepak main PUBG, lepak dekat dalam dekat dalam Pochinki sampai pukul 4, 3 pagi kan. Kau baru tidur, azan subuh tu lah kau tidur, tak semayang subuh dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kau lambat, tapi bila depan lecturer kau punya berlakon nombor 1. So sama juga macam nak buat video untuk resume. Okay. Bila buat video resume, jangan membaca, hafal skrip. Hafal skrip. Apa yang dicakap dan sebagainya, buat satu dia punya skrip, baca dulu, hafal dan baru cakap, baru lakonkan seperti mana kamu berlakon di depan pensyarah kamu. Macam itulah juga makna jangan membaca. So jangan pegang kertas baca, okey nama saya Muhammad Jamsari bin Hashim bla, tak boleh macam tu. Dia kena hafal supaya nampak lebih natural.
Keep it short. Okay. Selalu menghasilkan video resume ni bukan video nak menceritakan kehidupan kamu daripada lahir sampailah kamu berumur 18, 19, 20, 21. Tak perlu Hanya nak menceritakan secara pendek dan padat dalam masa lebih kurang 2 minit. Okay. 2 hingga 3 minit. 3 minit tu pun dah panjang sangat. 2 minit pun dah cukup dah. 1.5 hingga 2 minit pun dah cukup untuk suatu video resume. Alright. Dia jenis padat, ringkas tapi penuh informasi ataupun menarik perhatian orang untuk tengok. So tak perlulah cerita waktu saya dilahirkan pada tanggal tahun 19 bla 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 kan. Waktu tu hujan lebat, guruh sabung menyabung, kilat berdentum-dentum. Waktu saya dilahirkan tu tepat pukul 12 malam. Ketika kepala saya diteran keluar daripada perut mak saya, tiba-tiba lampu elektrik semua terpadam. Ataupun waktu saya berumur 15 tahun, saya pernah jatuh cinta pandang pertama dengan cikgu bahasa Inggeris saya. Itulah cinta pandang pertama saya. Saya selalu hantar surat mengatakan saya adalah seorang secret admirer. Tak perlu. Orang tak nak tahu cerita benda-benda macam tu. Okay? Kita just nak tahu tentang, yes, kita nak tahu tentang latar belakang anda, tetapi yang memerlukan saja ataupun benda-benda yang menarik minat untuk kerja ataupun untuk beasiswa untuk dapatkan peluang masuk universiti. Tak perlu cerita yang benda-benda yang tak masuk, yang tak perlu ada orang tahu tu. Itu kau boleh cerita dengan kawan-kawan, tak apa. Waktu menyembang dengan kawan-kawan, waktu membawang dengan kawan-kawan, ceritalah. Yang lain tu tak perlu. Okey. Dan yang paling penting, paling penting dan yang paling penting, kena kreatif. Sama macam mana korang kreatif buat video TikTok korang, buat video dalam YouTube korang. Waktu korang buat review produk, korang buat apa sajalah konten yang korang buat untuk video-video dalam laman sosial korang, sama juga dalam video nak membuat dalam video resume, kena menjadi seorang insan yang kreatif. Kena kreatif. Kalau kamu tak kreatif, kamu tak boleh menghasilkan video resume yang baik. Faham tak pelajar? Faham tak? Faham. Okay. So, kesimpulan daripada resume ini adalah, first sekali, apa isi ataupun proses untuk kamu melakukan, yang paling penting adalah isi ataupun konten-konten yang perlu kamu masukkan di dalam sesuatu video itu. Dan yang paling penting, membina karakter ataupun build up kamu punya karakter supaya bersesuaian dengan video yang kamu nak lakukan. Dan yang paling penting di belakang sekali ataupun bagaimana untuk menjadi seorang yang kreatif. Sebab macam saya cakap tadi, bila kamu menjadi seorang yang kreatif, dalam secara psikologinya dia akan memberikan gambaran kamu ini seorang yang boleh sangat diharap, orang yang boleh diberi tanggungjawab, dan yang paling penting, orang ini juga mungkin boleh dijadikan sebagai multitasking, orang yang boleh melaksanakan banyak kerja dalam satu masa. Okay? Alright? Fahamkah? Fahamkah tidak? Okay. Saya nak share satu video dengan anda, contoh bagaimana nak menghasilkan video resume yang menarik. Sebenarnya kamu boleh Google je, dekat dalam YouTube pun banyak, tapi yang banyak-banyak ni saya suka share yang satu ni. Pada saya, cara dia menghasilkan video resume dia sangat-sangat menarik, dan saya rasa kamu boleh hasilkan lebih menarik daripada tu. Sebab saya tahu pelajar-pelajar generasi sekarang ni dia punya kepandaian dia dalam IT lagi tinggi berbanding zaman-zaman saya, zaman-zaman kakak abang kamu. Kamu lebih kata orang lebih mengenali IT ni sejak daripada korang zaman sekolah menengah lagi. Maknanya korang dah biasa, tak perlu diajar pun, korang belajar sendiri. So saya nak share video ni yang mana kamu boleh jadikan sebagai panduan ataupun sebagai contoh macam mana nak menghasilkan video resume yang menarik. Sekejap So that's me, Marc Derouste, half English, half French, born and raised in Fond-de-France. But who cares, right? Well, give me a minute of your time and I'll try and convince you why you should. I graduated from the University of Kent in the UK with a degree in Business and European Management with Spanish. 3 days later, I joined APA Press Group, a media and advertising agency, where I worked across 5 continents, interviewing the movers and shakers of the world, and saw my country reports published in world-renowned newspapers. I then decided to start up my own company providing an online tailoring service for men, and so Mr. Taylor was born.
As challenging as it was, I learned a hell of a lot. I eventually joined INSEAD, a leading business school managing programs and advising global leaders. But enough with the boring stuff. You're probably asking yourself, what are a few of my favorite things? Well, apart from sunsets and long walks on the beach, I also happen to enjoy working out, mixed martial arts, golfing, coaching, playing guitar, acting, photography and blogging, traveling, and socializing. So why should you pick me out of 7 billion people living on this planet? Well, as a strong communicator and negotiator who can build effective relationships, I specialize in finding creative and innovative solutions to the toughest problems. I also happen to speak English, French, and Spanish, and been involved in some very exciting stuff over the last few years. This might sound a little Miss World, but I truly believe that I can bring a real and positive impact to your organization from day one. I'd love to join a creative agency where I could put my skills and experience to good use and apply my entrepreneurial principles to foster social transformation. If you'd like to find out more, get in touch, down on my CV, or simply laugh at my poor writing style, check out my website. Thank you. Okey, rasanya boleh tak menghasilkan video macam Mak Lerus ni? Boleh tak? Balik tu. Boleh Tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Saya rasa kamu boleh buat lebih baik daripada dia. Yang mana kalau kita tengok dalam tu dia bukan hanya dia saja berlakon, tapi dia masukkan juga video-video berkenaan tentang diri dia. Dia buatkan keratan akhbar, masukkan cara edit video yang menarik. Ada diri dia banyak kat situ. And then dia masukkan aktiviti-aktiviti dia pun dia tunjukkan dalam bentuk yang menarik. Yang mana dia masukkan video dia tengah bersenam, main muzik, bercakap dan sebagainya. And then the way dia menunjukkan dia punya background education dan sebagainya nampak sangat hebat. Padahal dia hanya menggunakan teknik editing yang mana masukkan simbol-simbol, masukkan keratan akhbar, masukkan application punya dalam dia punya video tu yang menampakkan terlampau menariklah pada saya. Okey, tapi saya rasa kamu sekarang ni mungkin lebih boleh buat lebih menarik daripada itu. Alright. Ada soalan tak yang nak kamu tanyakan kepada saya? Ada soalan? Saya sertakan juga laman-laman sosial yang saya ada, yang mana kalau kata kamu ada mungkin lepas ni nak bertanya secara personal, boleh DM, PM dan sebagainya. Okey. Dan juga boleh saya bagi nombor telefon siap-siap, mana tahu yang ada nak WhatsApp pun boleh WhatsApp dengan saya, tak ada masalah. Boleh bertanya secara personal dengan saya. So saya bagi yang atas sekali tu saya punya M_Jamie tu saya punya Instagram. Bro_Jamie80 tu TikTok. Muhammad Jamsari Hashim adalah Twitter dan nombor telefon 0187784573. So for those yang mungkin berminat nak sambung belajar, nak tahu package apa boleh dapat credit exemption berapa banyak dan sebagainya, boleh call saya ataupun boleh DM PM saya secara personal. InsyaAllah mana yang saya boleh bantu saya akan bantu. So hopefully dengan sedikit perkongsian ni boleh membantu anda untuk menyediakan diri anda yang for those yang akan menghabiskan pembelajarannya di KB nanti. Saya wish you good luck, all the best, and jangan lupa sediakan resume anda awal-awal supaya boleh membantu anda. Contoh macam benda ni lebih mudah untuk edit ya. Kalau kita buat yang tradisional tu dah print dah tak boleh nak edit. Ini kita boleh edit, video pun kita boleh edit sampai kita puas hati, baru kita compile jadi satu video yang menarik. Kalau kata kita punya infografik resume pun sama, boleh kita edit dan sebagainya baru kita hantar. So lebih memudahkan kita. Alright. So saya rasa itu saja perkongsian pada hari ini. Sekiranya ada bahasa saya yang mungkin menyinggung perasaan anda, saya minta ampun dan maaf. So good luck untuk yang nak menghadapi SPM, yang menghadapi peperiksaan ataupun yang akan menghabiskan pengajian tak lama lagi. I wish you good luck for the future career. Itu saja daripada pihak saya. Saya serahkan semula kepada Encik Rizwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana? Adik-adik belajar sekalian, banyak dapat maklumat?
Banyak. Okay. Banyak. Alright. Alhamdulillah banyak, alhamdulillah banyak. Saya ingat ramai senyap. Ramai yang fokus ni. Bagus. Okay, ladies kan, tajuk kita hari ini adalah interaktif resume. Kalau kita nak faham maksud interaktif tadi, kita nak buat resume kita tu menarik, berkomunikasi, maksudnya berinteraksi dengan bakal-bakal penemuduga. So kita dah share tadi tentang infografik resume, video resume. Banyak elemen-elemen tu lah dia akan interactkan resume kita dengan bakal-bakal majikan. So saya suka cikgu, kalau cikgu kaunselor kan, adakan satu macam mana pertandingan kot dengan pelajar-pelajar ni, pertandingan membuat video resume. So Ya. okay, kan. So gunakan kreativiti lah ya. So kat sini ramai TikToker saya rasa dalam ni. So anda dah biasa depan kamera macam mana nak buat. Cuma anda perlu study dalam video-video resume yang banyak. Contoh tadi beberapa video resume telah ditunjukkan. Anda tengok lagi apa yang sesuai dengan anda. So come up lah dengan video resume. Sebab ini adalah new normal. New normal bagaimana kita nak attachkan diri kita dengan bakal-bakal majikan pada masa akan datang. Kalau anda hantar resume macam saya hantar dahulu, mungkin dibakul sampahkan je kita punya resume, ya, penat. Ya. So matlamat dari saya setuju tak saya kata dari sekalian ni, anda belajar di KV ya lebih kurang 4 tahun lebih, anda keluar nanti nak kerja. Setuju. Kerja tempat syarikat yang besar-besar dan bagus-bagus. Setuju? Setuju. Ya. So adik-adik sekalian, so pelaburan anda selama 4 tahun belajar di KV jangan sia-siakan. So buat sesuatu yang lebih hebat. So hari ini Cik Jansari dah share dengan anda tentang interaktif resume. Ya. So selepas ni insya-Allah minggu hadapan hari yang sama kita akan share satu lagi tentang grooming, cara berpakaian nak pergi temu duga. Ya, insya-Allah kalau ada rezeki saya akan dapatkan seorang pensyarah yang yang mahir juga untuk cakap cerita tentang pemakaian. Ya, so hari ini alhamdulillah saya punya rekod ada dalam 108 pelajar telah mendaftar. Tak seperti 100% yang disasarkan. So mungkin ada yang belum lagi mendaftar, sila daftar kehadiran anda. Agak ramai alhamdulillah. Cuma sayanglah yang datang, yang mengikuti sesi hari ini adalah mereka-mereka yang nak berjaya. Syabas saya ucapkan kepada anda. Alright. So sekurangnya ilmu yang dikongsi hari ini dapat membantu anda sedikit sebanyak dapat the frame of mind, gambaran apa nak dibuat. At least pada masa sekarang duduk kat rumah kan mungkin tak ada buat apa dan mungkin dah merancang membuat video resume anda. Mungkin boleh buat cara berkumpulan dan sebagainya. Itu pandangan saya, cadangan saya lah. Alright, sebelum saya undur diri saya nak serahkan pada Cikgu Mirza sebelum kita tutup sesi kita hari ini. Cikgu Mirza ada kan? Tak ada Cikgu Ashraf kot? Cikgu Mirza ada. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cik Muhammad Jamsari dan Cik Rizwan di atas perkongsian yang sangat menarik lah seperti tadi. Saya pun rasanya dapat ilmu baru melalui dengan pembinaan video resume. Sebelum ni semua pelajar pun rasanya terbiasa dengan video yang dengan resume secara biasa lah yang kita tulis dalam lembaran kertas macam tu. Dan saya rasa cadangan Cik Rizwan tu mungkin boleh diterima lah. Mungkin insyaAllah kita akan buat pertandingan video resume. Dan saya yakin pelajar-pelajar KVSR ni rasanya kreatif dalam membina video yang sangat menarik lah insyaAllah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar juga yang dah pun masuk pada hari ni lah, dah pun nak join kita pada pagi ni. Alhamdulillah walaupun tak sepenuhnya tapi agak ramai jugalah. Dan saya harap pada